Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera semua. So, hari ini kita akan sambung balik pelajaran kita yang sebelum ni. Tidaklah sambung, kita akan teruskan kepada chapter yang seterusnya adalah yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu koleksi data kajian pasaran dan produk. Jadinya yang pertama, apa agenda kita yang akan belajar dalam ni adalah teknik masuk data, prosedur untuk menyemak ketepatan data, ringkasan pengumpulan data, teknik penulisan laporan, tata cara penyerahan kepada utama, penyelidikan penanda. Seterusnya adalah 3 objektif utama penyelidikan pasaran, kepentingan penyelidikan penanda, dan akhir sekali adalah langkah-langkah menjalankan penyelidikan pasaran. So jangan risau, nampak banyak tapi sebenarnya sedikit sahaja. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok teknik masuk data. So apa peranan kemasukan data ni adalah kita masukkan data daripada pelbagai sumber ke dalam satu sistem komputer syarikat untuk kita proses dan kita buat pengurusan. So apa yang dalam kemasukan data ni adalah semua benda, daripada pelanggan, jualan, daripada hal-hal syarikat dan sebagainya. Sambungan lagi, calon yang bekerja dalam kemasukan data perlu cekap menguruskan sebelah besar maklumat yang selalu sensitif dan sulit. That's why bila masuk data ni dia kena ada step yang betul, tak boleh kita nak main masuk je, dan tak boleh juga kita assume, sebab benda ni akan melibatkan semua daripada segi teknikal, daripada segi pengurusan untuk satu syarikat. So, apa kebaikan ataupun apa kerja-kerja masuk data ni? Yang pertama adalah kita menyediakan dan menyusun dokumen untuk memasukkan data, memasukkan data ke dalam pelisian pangkalan data dan menyemak untuk memastikan ketepatan data yang telah dimasukkan. Seterusnya adalah menyelesaikan pencagahan maklumat dan mendapatkan maklumat lanjut untuk dokumen yang tidak lengkap, mencipta sandaran data sebagai sebahagian daripada pelan luar jangka, menjawab permintaan maklumat daripada ahli yang diberi kuasa, dan akhir sekali menguji sistem pangkalan data baharu dan kemaskini pelisian. Ini adalah antara kerja-kerja yang boleh dilakukan untuk kita nak masukkan data, dan selalunya kita panggil untuk bahagian ni dalam bahasa Inggerisnya adalah data entry. So, prosedur untuk semak ketepatan data. Memang kita dah masuk data, tapi kita tak tahu sama ada data tu betul atau salah, sesuai atau tidak. So, kita ada cara untuk semak betul ke tak betul data tu. So, yang pertama, kita ada membersihkan data. Maksudnya kita guna apa sahaja yang kita perlukan. Yang kita tak perlukan, tak payah letak tepi ataupun kita lupuskan. Seterusnya, kita gabungkan data. Maksud gabungkan data ni, sekiranya data tu ataupun maklumat yang kita dapat tu adalah lebih kurang sama, kita letak je dalam satu kolom. Katakan kita ada kolom jantina, lelaki perempuan satu kolom, satu kumpulan ataupun satu bahagian ataupun satu folder. Kalau dia tempat ataupun negeri yang sama, kita letak di satu folder supaya ini lagi senang bila kita nak cari pasal data kita nak tengok demografi dan sebagainya. Seterusnya, ringkasan pengumpulan data, di mana kita buat summary terhadap semua file-file yang kita dah buat tadi, supaya lagi senang, lagi tahu kita nak dapat dekat mana barang-barang tu. Dan akhir sekali adalah teknik penulisan laporan. Kita akan tulislah berdasarkan data kita tadi tu, apa yang kita dapat, apa analisis, cerapan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah tata cara penyerahan kepada utama, di mana dalam sini kita kena hantar kita punya laporan yang kita dapat data daripada start kita buat masukkan data sampailah kepada laporan. Kita perlu hantar semua laporan itu kepada pihak atasan, di mana contohnya bos kita lah. Mungkin bos kita gunakan email, so jadi hantarlah by email. Katakan kalau dia guna by hand, awak perlu print out, kena print out dan bagi kepada bos awak. Seterusnya kita akan tengok pula definisi penyelidikan pasaran. So, penyelidikan pasaran ni boleh ditakifkan sebagai proses menilai kebolehsanaan produk atau perkhidmatan baharu melalui penyelidikan yang dijalankan secara langsung dengan bakal pengguna. Maksudnya apa sahaja yang kita buat tadi, gunakan soal CD, temu bual, kita gunakan pemerhatian berkumpulan dan sebagainya, itu adalah salah satu penyelidikan pasaran. Dan kaedah penyelidikan pasaran ni membolehkan organisasi atau perniagaan menemui sasaran pasaran mereka. Dia tahu nak dapat dia punya customer, dia tahu jantina customer dia, umur customer dia berapa dan sebagainya. So, semua data ni akan dikumpul serta didokumentasikan
serta membuat keputusan yang termaklum. Maksudnya dengan adanya segala data ni, bolehkan buat syarikat ni nak buat produk baru, boleh tengok apa target market dia, apa target audience, target jenis psikologi dan sebagainya lah. So bila ada ni data-data ini, syarikat lagi mudah untuk nak buat keputusan. So, tujuan utama kenapa kita kena buat penyelidikan pasaran ni, yang pertama adalah untuk memahami atau meneliti pasaran yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tertentu. Seterusnya untuk memutuskan bagaimanakah layak dan bertindak balas terhadap produk atau perkhidmatan. Seterusnya, maklumat yang diperolehi daripada menjalankan penyelidikan pasaran boleh digunakan untuk menyuaikan aktiviti pemasaran atau periklanan untuk menentukan apa keutamaan ciri-ciri produk jika ada. So macam mana kita nak tengok ni adalah bila kita tengok Milo, dia banyak keutarakan tentang tenaga, memberi tenaga dan sebagainya. Sebabnya Milo di sini tahu dia punya pelanggan adalah orang yang daripada muda sampai ke tua, dan dia fokus kepada orang yang ke sekolah. Maksudnya orang yang kanak-kanak lah, kanak-kanak dan remaja yang ke sekolah untuk dapatkan tenaga. That's why lah semua pasal Milo melibatkan tenaga, melibatkan kanak-kanak, melibatkan remaja dan sebagainya. So, 3 objektif utama penyelidikan pasaran. Kita ada pentadbiran, sosial dan ekonomi. Untuk pentadbiran ni, macam mana penyelidikan pasaran boleh bantu adalah dia bantu syarikat dalam membangunkan perniagaan melalui perancangan, organisasi, kawalan sumber manusia dan bahan-bahan. Sebabnya kita tahu, target market kita macam mana. Jadi ini daripada target market, daripada pelanggan dan sebagainya, kita boleh dapat ataupun kita boleh temui kita punya perancangan untuk perniagaan. Macam mana kita nak kelola perniagaan kita itu. Seterusnya adalah sosial, di mana dia dapat memuaskan keperluan khusus pelanggan melalui produk atau perkhidmatan yang diperlukan. Produk atau perkhidmatan haruslah mematuhi keperluan dan keutamaan pelanggan apabila digunakan. Melalui penyelidikan pasaran ni juga, kita boleh dapat macam-macam tentang kita punya pelanggan tu kan. Dalam masa yang sama, kita boleh penuhi keperluan mereka. Mungkin katakanlah macam Milo tadi, customer dia kata, tak ada ke Milo yang dah siap, yang senang, tak payah bancuh-bancuh. That's why Milo keluarkan air kotak. Dan dia kata air kotak tak cukup, macam kecil sangat. Dia keluar pula air kotak besar. Dia kata air kotak besar tu susah nak bawa mana-mana. Kalau boleh buat bag individual, dia buatlah Milo botol tu. Itu adalah macam mana Milo dia lengkapkan objektif sosial dia tu. Okay? Seterusnya adalah ekonomi. Tentukan tahap ekonomi kejayaan atau kegagalan boleh dimiliki oleh syarikat semasa baharu dalam pasaran dan sebaliknya memperkenalkan produk baru ataupun tidak. So dalam ekonomi ni, maksudnya dengan adanya semua data-data ni, tahap pembelian, cara pembelian semua, kita boleh set kita punya goal dan kita boleh tengok tahap mana kita punya keuntungan dan keuntungan serta kerugian syarikat. So, kepentingan penyelidikan pasaran. Menjalankan penyelidikan ialah satu cara terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan, mengurangkan pergolakan pelanggan dan meningkatkan perniagaan. So, sebab-sebab penyelidikan pasaran ni penting. Pertama, sebab maklumat yang kita dapat tu sangat berharga. Sebabnya kita tahu siapa yang beli produk kita adalah pelanggan. Dengan pelanggan inilah yang memberikan keuntungan pada kita. Jadi semua maklumat yang ada dekat kita punya pelanggan tu sangat penting. Cara pembelian dia, jantina dia, berkeluarga atau tidak, itu semua penting supaya kita boleh gunakan untuk kita punya syarikat dan produk. Seterusnya berpusatkan pelanggan. So penyelidikan pasaran ni 100% kita ambil maklum balas daripada kita punya customer. That's why dia kata berpusatkan pelanggan. Maksudnya 100% tu kita punya tu tak ada orang lain yang campur. Betul-betul pelanggan, betul-betul kita punya orang yang pernah guna produk kita. Next adalah sebagai lamaran. Ramalan supayanya bila kita tahu berapa orang kita punya pelanggan, apa yang tak nak, kita boleh fokus apa yang akan terjadi kemudian. Fokus ni adalah ramalan lah. Okay. Next adalah kelebihan daya saing. Ini
Seperti biasalah, bila kita dah tahu kita punya pasaran tu kat mana, kita dah tahu syarikat mana adalah pesaing kita dan syarikat mana yang kita boleh melebihi atau tandingi. Next, kita nak tahu pula apa itu kumpulan fokus. Jadinya, kumpulan fokus adalah satu kaedah penyelidikan kualitatif yang biasa digunakan. Kumpulan fokus ini ialah sekumpulan kecil orang, 6 hingga 10 orang yang biasanya membalas tinjauan dalam talian yang dihantar kepada mereka. Bahagian terbaik tentang kumpulan fokus ialah maklumat boleh dikumpul dari jauh, boleh dilakukan tanpa berinteraksi secara peribadi dengan ahli kumpulan. Walau bagaimanapun, ini adalah kaedah yang lebih mahal kerana ia digunakan untuk mengumpul maklumat yang kompleks. So, sebagai contoh, macam mana kumpulan fokus ni dijalankan adalah, katakanlah, baru-baru ni kita ada pertandingan tidur kan. Siapa tidur paling lama, dia dapat hadiah. Itu adalah salah satu daripada cara kumpulan fokus untuk kita dapatkan data-data dia. Kita mungkin nak uji tilam A ni dia keras sikit, tilam B ni dia kurang keras, tilam C, tilam D dan sebagainya. So melalui tingkah laku pelanggan itu sendiri adalah data kepada kita apabila kita buat kumpulan fokus. Dan kalau kita perasan, data, dia kata kumpulan fokus ni adalah akan dapat data kualitatif, di mana data yang kita tak boleh kira. So ini adalah base kepada emosi dan apa yang kita nampak. So kita tak boleh nak interpret dia dalam buntut nombor dan sebagainya. Okey, tengok pula temu bual satu dengan satu. So, temu bual satu dengan satu ataupun kita boleh panggil temu bual secara peribadi, dia melibatkan interaksi antara pengkaji serta responden, di mana pengkaji akan bagi tahu, akan tanya beberapa soalan dan untuk mengumpul data daripada responden. Soalan kebanyakannya adalah soalan terbuka dan ditanya dengan cara untuk memudahkan respon. Kaedah ini sangat bergantung kepada kebolehan dan pengalaman penemuduga untuk kemukakan soalan yang menimbulkan respon. Maksudnya dia bergantung kepada pengkaji itu sendirilah untuk tanya soalan-soalan ni. Dia tak bergantung kepada responden, tak mengikut arus. Kita sebagai pengkaji yang kena tanya dia macam-macam. So, next adalah penyelidikan etnografi. Apa itu penyelidikan etnografi? Jadinya, jenis penyelidikan ni adalah lebih mendalam dalam persekitaran semula jadi responden. Kaedah ini memerlukan penemuduga menyesuaikan diri dengan persekitaran semula jadi responden yang boleh menjadi bandar ataupun kampung terpencil. Kekangan geografi boleh menjadi faktor penghalang kepada menjalankan penyelidikan ini. Penyelidikan etnografi boleh berlangsung dari berapa hari kepada berapa tahun. Maksudnya untuk penyelidikan etnografi ni adalah penyelidikan yang orang dia ataupun penemuduga dia kena masuk. Penyelidik tu kena masuk dekat geografi ataupun tempat tu. Contohnya lah, kita ambil macam kita ni nak tahu pasaran orang asli dekat dalam kampung orang asli tu, ada ke orang asli guna produk kita. So untuk tahu tu semua, kita yang kena masuk dekat dalam kampung tu. Kita kena buat research, kita kena tanya penduduk setempat, kita kena pasti macam mana keadaan dia, ada ke air panas kalau kita ni jual minuman serbuk dan sebagainya. Okay, next. Penyelidikan pasaran sekunder. So, penyelidikan sekunder ni dia gunakan maklumat yang dah sedia ada. Contohnya macam agensi kerajaan, media, dewan perniagaan dan lain-lain. Maklumat ni adalah tepitan daripada akhbar, majalah, buku, laman web syarikat, agensi kerajaan dan bukan kerajaan. So ada yang bagi percuma dan sebagainya. Sumber sekunder ni dia menggunakan perkara yang berikut ialah. Yang pertama, kita ada sumber awam, di mana sumber awam ni adalah seperti perpustakaan, seperti benda-benda yang daripada kerajaan, maksudnya semua orang boleh dapat. Okay. Seterusnya, daripada sumber komersial, contohnya macam akhbar tempatan, majalah, jurnal, media televisyen. Walaupun sumber ni boleh dipercayai, dia macam lagi sesuai kita nak guna mengikut perkembangan zaman dan sebagainya, tapi harga dia agak mahal berbanding dengan sumber awam tadi. Dan akhir sekali adalah institusi pendidikan. Walaupun dia bukan sumber pengumpulan maklumat yang sangat popular, tapi banyak tau universiti, institusi pendidikan, dia keluarkan artikel-artikel, projek yang melibatkan tajuk yang sesuai. So ini adalah salah satu sumber sekunder yang sangat bagus untuk kita gunakan untuk kita punya penyelidikan.
So, kita tengok pula langkah-langkah menjalankan penyelidikan pasaran. Dengan mengetahui perkara yang perlu dilakukan dalam pelbagai situasi yang timbul semasa penyiasatan akan menyimbatkan masa mengkaji dan mengurangkan masalah. Perusahaan yang berjaya hari ini menggunakan perisian tinjauan penyelidikan pasaran yang berkuasa yang membantu mereka menjalankan penyelidikan komprehensif di bawah platform bersatu dan seterusnya memberikan cerapan yang boleh diambil tindakan dengan lebih pantas dengan lebih sedikit masalah. Maksudnya sekarang ni kita syarikat-syarikat luar ni dia dah mula buat penyelidikan pasaran ni, tapi bukan dia buat, dia hire orang ataupun dia dia bayar orang untuk buatkan dia punya tinjauan ataupun penyelidikan pasaran. Lagi murah, lagi senang dan dia pun lagi cepat nak dapatkan feedback. Okey, sekarang kita akan tengok pula langkah-langkah penyelidikan pasaran. Yang pertama kita kena tarifkan masalah apa yang kita hadapi. Seterusnya kita akan tarifkan sampel. Kepada siapa yang kita nak bagi. Sampel ini merujukkan kepada orang yang kita nak bagi. Responden kita tu. Seterusnya, jalankan pengumpulan data. Lepas tu, bila dah jalan semua, kita kena analisis keputusan kita. Dan akhir sekali, buat laporan penyelidikan. Okey, so saya harap kepada semua yang tengok video ni, saya harap dapat membantu awak sedikit sebanyak dalam penyelidikan pasaran. Sertanya boleh tengok dekat dalam classroom masing-masing. Saya ada bagi kertas tugasan. Sila buat dan kita akan jumpa pada next class. Thank you.